Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, pengurusi serta sekalian pegawai dan dari tuan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juzuk kita pada hari ini juzuk yang keempat dalam muka surat 26. Juzuk ini bukan surah, juzuk, silakan type. Juzuk ini merangkumi separuh yang kedua bahagian yang kedua surah Al-Imran, iaitu ayat 93 hingga 200, dan awal surah An-Nisa, iaitu ayat yang pertama hingga 23, ayat yang ke-23. Di antara yang difokuskan dalam juzuk ini ialah keteguhan beragama ketika berhadapan dengan cabaran luaran, iaitu berhadapan musuh di medan peperangan melalui pengajaran dari peristiwa Uhud. Jadi di antara yang diceritakan Allah dalam bahagian yang kedua surah Al-Imran yang berada dalam juzuk yang keempat ini, iaitulah peristiwa Uhud. Yang kita sedia maklum bahawa dalam peperangan Uhud umat Islam diuji dengan ketewasan ataupun kekalahan. Dan sebelum ini, tuan-tuan sekalian, ketika kita menceritakan juzuk yang ketiga, kita telah pun menyebutkan maqasid, tujuan. Di antara tujuan surah Al-Imran ialah Allah ingin membina keteguhan dalam beragama. Keteguhan, bagaimana mencapai keteguhan, iaitu kita bersiap siaga untuk menghadapi apa sahaja cabaran. Apa sahaja cabaran yang berlaku tak akan memalingkan kita daripada agama. Dan cabaran ini ada dua, cabaran dalaman, iaitu pemikiran, hawa nafsu dan sebagainya. Ada ini Allah Ta'ala jelaskan di awal surah Al-Imran, iaitu Al-Quran itu sendiri menjadi benteng, menjadi bekalan yang kuat untuk umat Islam berhadapan dengan apa saja pemikiran di hadapan dia. Sama ada mana pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, sama ada yang berupa agama-agama lain, ataupun yang berupa ideologi dan sebagainya. Dan yang keduanya, untuk kita teguh dalam beragama ini, kita juga perlu berhadapan dengan cabaran musuh luaran. Umat Islam khususnya berhadapan dengan musuh luaran, iaitu peperangan. Walaupun kita tak berdepan dengan peperangan ini, tapi kalau kita baca dalam sirah Rasulullah SAW berada di Madinah lebih kurang 13 tahun, 12 hingga 13 tahun. Berapa kali peperangan yang berlaku? Lebih kurang 70 kali, 80 kali, dan 30 kali dipimpin oleh Nabi sendiri. Purata dalam satu tahun itu lebih kurang dalam setahun dalam 5 atau 6 kali perang. Jadi kalau tak teguh jiwa, memang Islam tak akan sampai pada hari ini, tak akan berkembang ke seluruh dunia. Kalau umat Islam, Rasulullah dan para sahabat tidak dikurniakan oleh Allah dengan keteguhan, dengan pentarbihan yang boleh meneguhkan jiwa mereka, sehingga mereka mampu berdepan dengan siapa saja musuh. Mereka akan berdepan dan mereka merindui syahid, sanggup memberikan nyawa semata-mata kerana Allah ataupun kerana agama Allah, pada agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara pedoman dari Allah dalam juzuk ini
ialah asbab kemenangan. Asbab mana sebab-sebab, faktor-faktor kemenangan kaum muslimin, iaitu tawakal, sabar dan juga takwa. Ini sebab-sebab, bukan senjata. Nanti kita akan tengok Allah Ta'ala sendiri sebut hatta malaikat yang dibawa turun oleh Allah untuk membantu orang Islam itu pun kata Allah, bukan sebab itu kau menang, itu untuk menenangkan kamu saja, membantu. Sebab kemenangan kamu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mentakdirkan untuk beri kemenangan kepada kamu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita seharusnya sentiasa mengingati satu hadis yang pendek, pesanan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Oleh kerana dia masih kecil, Ibnu Abbas ini ketika Nabi SAW wafat, dia baru usia 13 tahun. Ketika Nabi wafat pun dia baru usia 13 tahun. Mana dia kanak-kanak, sebab kena dipanggil hadis ini ulam, wahai anak, wahai budak. Wa'allimuka kalimatin, aku ingin mengajar kamu beberapa kalimah. Di antara yang Nabi ajarnya ialah sallallahu alaihi wasallam, yahfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ini rahsianya tuan-tuan sekalian. Jaga Allah Ta'ala, jaga hubungan dengan Allah, sembahyang dengan tinggal, tepati waktu, sembahyang berjamaah, puasa, mengeluarkan zakat. Ini sebuah pada harta, kita keluarkan zakat, rajin bersedekah, insya-Allah harta kita akan bertambah berkat. Jadi asbab ini, asbab kemenangan, iaitu tawakal kepada Allah, sabar dan juga takwa, ini yang kita akan dapat pengajaran-pengajaran daripada ayat-ayat yang kita akan tengok selepas ini. Asbab kemenangan kaum muslimin, surah Al-Imran ayat 121 hingga 129. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu untuk menuju ke medan perang, bagi menempatkan orang-orang beriman pada kedudukan mereka untuk menghadapi perang. Dalam nota kaki di bawah, iaitu di medan Uhud. Di medan Uhud lebih kurang adalah 6 km daripada Madinah, daripada Masjid Nabawi. Nabi SAW keluar dari rumahnya ke Uhud pada pagi Sabtu. Musyrikin tiba di Uhud pada hari Rabu, dan hari itu berlaku pertempuran, iaitu tanggal 12 Syawal tahun ketiga Hijrah. Bulan Syawal, kita bulan Syawal ni raya. Orang Melayu puasa 30 hari, raya pun kena 30 hari. Orang Arab, kalau tuan-tuan parti, hari raya tu balik sembahyang raya pun dah cerah dah, tak ada dah. Dia sambut raya dalam keluarga masing-masing. Mereka raya ni sepanjang Ramadan. Sepanjang Ramadan memang cukup meriah, lampu pun menerang, makanan sampai ke pagi sepanjang bulan raya. Kira orang miskin ni sepanjang bulan Ramadan, orang miskin ni kira gantung periuk. Mula kata serata masjid atapnya nak makan apa, nak makan apa, menu-menu tu tengok sebi masjid ni menu atap lah. Jadi dia panggil Ma'idatul Rahman. Nah, kemah yang dibuka sepanjang Ramadan, jadi Ma'idatul Rahman, hidangan Tuhan yang Maha Rahman. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala sekalian, tapi orang Melayu tak apalah, tuan-tuan sekalian, itu mungkin adat kita lah, raya sampai 30 hari. Lagi tak habis 30 hari, duk ada situlah rumah tu buka, tak tutup lagi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan orang fakir miskin lah. Jangan lupa fakir miskin, kerana Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, kama qala Nabi SAW, kenduri yang dimurkai oleh Allah ialah yang dijemput orang yang tak memerlukan, diabaikan orang yang memerlukan. Maknanya dijemput orang kaya, orang berada, padahal tak jemput pun dia tak ada apa-apa, tapi orang miskin diabaikan, dan orang yang memerlukan, yang sangat memerlukan makanan itu tidak diambil kisah. Jadi kenduri yang begitu, kenduri yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, tapi insya-Allah tak ada lah kita ni nak beza-bezakan. Hari ni kad untuk orang kaya, ni kad untuk orang miskin, bagi kita sama saja.
Kadang-kadang kebetulan saya lah dalam satu taman tu orang kaya semua. Buat macam mana? Bukan sengaja kita nak tak mau jemput orang pakai miskin, tapi mungkin tak ada dalam tempat kita itu. Idhammat ta'ifatan minkum, ketika dua golongan dari kamu ingin antafshala, ingin mengundur diri kerana takut, namun Allah menjaga kedua mereka itu, kedua kabilah itu. Kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Ayat ini tuan-tuan sekalian memberi makna yang sangat besar bagi kita. Ada dua kelompok, kata Allah, yang bercita-cita antafshala, untuk mengundur diri kerana takut. Tapi Allah Ta'ala jaga sehingga kan mereka tak jadi nak undur diri. Dua kelompok ini tuan-tuan sekalian, mereka bukan munafik tapi iman lemah. Punca mereka nak undur diri ini, dalam otak kaki itu diceritakan dua kabilah yang Allah Ta'ala sebut itu, dua golongan itu ialah Bani Salamah dan Bani Harithah. Nabi SAW keluar bersama 1,000 tentera. Orang musyrikin 3,000. Keluar 3,000, makna 3 kali ganda orang musyrikin. Di tengah perjalanan 300 orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay memutuskan untuk menarik diri dari menyertai perlombongan perang. Jadi tinggal 700. Dahlah sikit. Tarik diri pula 300, tinggal 700 nak lawan dengan 3,000. Maka menyebabkan dua kabilah muslimin, iaitu Bani Salamah dan Bani Harithah, berasa takut kerana tentera Islam akan berdepan dengan tentera musyrikin yang banyak, iaitu 3,000 orang, dan mereka berhasrat untuk menarik diri, namun Allah menjaga mereka. Wallahu waliyuhum. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kalau jaga hubungan dengan Allah, lemah macam mana sekalipun, Allah akan pastikan kita insya-Allah tak akan sampai sesat, tak akan sampai terbabas. Ini Allah Ta'ala jaga mereka. Wallahu waliyuhum. Oleh kerana mereka beriman ikhlas pada Allah. Lemah ni macam mana, takut nak buat macam mana, benda fitrah, tapi Allah Ta'ala akan jaga. Maka Allah Ta'ala kata, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Maknanya jangan takut sedikit. Bukan kemenangan, bukan kerana bilangan semata-mata, kemenangan kerana Allah Ta'ala. Yakni Allah menjaga mereka dari terjebak dalam dosa meninggalkan jihad dan dari terpengaruh dengan golongan munafik. Maka mereka membatalkan hasrat mengundur diri dari tentera Islam. Walaqad nasarakumullahu badrin wa antum azillah. Dalam perang Uhud ini kita sedia maklum, orang Islam kalah. Kekalahan itu puncanya apa? Ini Allah Ta'ala akan tarbiyah. Kenapa dalam perang Badar menang, Allah Ta'ala tolong, tapi dalam peperangan Uhud tidak. Sehingga kan malaikat pun Allah Ta'ala stop. Malaikat yang turun dalam perang Uhud, dalam perang Badar 3,000 malaikat. Mula 1,000, kemudian 3,000 malaikat turun. Allah Ta'ala perintahkan untuk membantu dan beri motivasi kepada orang Islam. Tapi dalam peperangan Uhud Allah Ta'ala stop. Itu ada nanti, kita akan sampai insya-Allah. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu ketika di Badar, sedang ketika itu orang yang lemah. Lemah sebab apa? Kerana bilangan kamu yang sedikit dan persenjataan kamu yang lemah, tapi Allah Ta'ala tolong. Sebab itu kamu menang dalam peperangan Badar. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, yakni bersyukurlah dengan kemenangan yang Allah Ta'ala berikan itu, dengan bertakwa kepada Allah, supaya kamu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jelas cara mensyukuri nikmat Allah ini ialah dengan bertakwa kepada Allah. Bila dapat nikmat, termasuk nikmat kemenangan, dan kena bersyukur kepada Allah. Macam mana nak bersyukur kepada Allah? Kena bertakwa kepada Allah Ta'ala. Iz taqul lil mu'minin, ingatlah wahai Muhammad, ketika sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu berkata kepada orang beriman, yakni semasa beri motivasi ketika peperangan Badar, semasa berucap beri motivasi kepada tentera Islam, apakah tidak cukup bagi kamu bantuan yang dibekalkan Allah dengan sebanyak 3,000 malaikat yang turun dari langit di peperangan Badar? Bala, bahkan cukup.
Dengan 3,000 malaikat itu cukup. In tasbiru, walaupun cukup, tapi Allah Ta'ala berjanji, in tasbiru wa tattaqu, jika kamu sabar dan bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadza, dan musuh datang menyerang kamu dengan pantas ketika itu juga, yumdidkum rabbukum, nescaya Allah akan membekalkan lagi untuk kamu, bukan kami, untuk kamu, bi 5,000 minal malaikah, dengan 5,000 malaikat musawwimin, yang bertanda, yang turun bertanda. Jadi kalau musuh serang hendak, maknanya 3,000 Allah Ta'ala hantar bantuan. Kalau takdir kata musuh tambah kekuatan dia dan mereka menyerang hendak kamu, Allah Ta'ala akan tolong lagi dengan 5,000 malaikat. Tapi begitu tuan-tuan sekalian. Tapi dengan syarat in tasbiru wa tattaqu, kamu terus dipanggil istiqamah, sabar, jangan lari, dan juga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah tak akan putus. Pertolongan Allah tidak akan putus. Tapi kita perhati hari ini orang Islam seolah-olah macam pertolongan Allah terputus. Kita dari segi ekonomi, dari segi macam segala-segala segi, tuan-tuan sekalian, terabai segala segi. Seolah-olah melihat bahawa kita menyimpulkan bahawa pertolongan Allah Ta'ala itu terputus. Puncanya apa? Mungkin kerana tidak ada kesabaran. Sabar, jangan ingat kata sabar ini bila timpa musibah, waktu kita sakit dan sebagainya, itu sabar sekali sekala. Sabar ada yang tiap-tiap hari, iaitu sabar dalam mentaati Allah dan juga sabar dalam menjauhi maksiat daripada Allah. Dengan sebab tidak ada kesabaran itulah orang tak puasa. Dengan sebab tidak ada kesabaran itulah orang tinggal semayang. Dia tak sabar nak mengelak daripada televisyen, maka dia pun tak main sembahyang berjamaah. Dan satu tuan-tuan sekalian yang ditegur oleh alim ulama kita, ramai termasuk kita juga kadang-kadang, bila bulan lain kita boleh jaga sembahyang jemaah 5 waktu sehari semalam, tapi bila bulan puasa sepatutnya bulan digiatkan amalan dan tingkat kesabaran, kita dah mula tinggal sembahyang berjemaah. Dan kita dah mula tolak asur diri kita, termasuk maghrib lah. Alasan dia apa? Buka puasa. Jadi nak kena tanya pula tu, nak kena tanya alim ulama kita, ada excuse ke buka puasa dengan sebab nak buka puasa kita tak payah hadir sembahyang berjemaah? Tu nak kena tanya fatwa alim ulama. Ada ke boleh kita termasuk dalam keuzuran berjemaah ke kerana nak buka puasa di rumah? Kita pun tak hadir sembahyang, maknanya tiap-tiap hari 5 waktu, tapi bila main bulan puasa jadi 4. Jadi 4 waktu saja tinggal sembahyang berjamaah. Maghrib tak sembahyang, termasuk ustaz pun sama. Jangan tuan-tuan saja berlaku, kat ustaz pun sama juga. Sebab apa? Sebab sagi macam mana pula tinggal keluarga, nak pergi sembahyang, nak patah balik dan sebagainya, itu berlaku tuan-tuan sekalian. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa untuk taat kepada Allah ni pun perlu kepada mujahadah, dan nak mujahadah itu memerlukan kesabaran yang tinggi juga. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Bantuan itu tidak diberi Allah melainkan untuk, kita kena tambah untuk, melainkan untuk mengembirakan kamu. Itulah tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala bagi bantuan, sebab Allah nak bagi kita seronok. Sebab itu orang Islam ni, dia hidup, dia seronok dengan Allah Ta'ala, gembira dengan Allah Ta'ala, mencapai sakinah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah itu hati kamu akan menjadi tetap teguh, tenang dan juga tenteram. Agar hati-hati kamu tenteram kerananya. Tidak ada kemenangan melainkan dari Allah, bukan kerana malaikat itu. Allah Ta'ala sebut, tidak ada kemenangan melainkan dari Allah. Jadi malaikat ni Allah Ta'ala turunkan untuk mententeramkan kamu. Tapi kemenangan yang sebenarnya itu, tidak ada kemenangan melainkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebab itu kadang-kadang Allah Ta'ala mentakdirkan juga kekalahan kepada orang Islam, kerana dia bijaksana. Dia tahu kamu perlu kalah supaya kamu tidak keterlaluan, tidak orang panggil apa, tidak melampau. Sebab itu Sayyidina Umar, kita baca kisah Khalid bin Al-Walid. Kenapa bila Umar naik, dia jatuhkan jawatan Khalid? Disebut tuan-tuan, dia sebut, dia kata aku tidak nak orang Islam terfitnah dengan Khalid.
Maknanya bila Khalid ada, dan merasa kuat, tidak lagi bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Khalid, maka aku nak sebut kepada kamu, kalau kamu bertakwa kepada Allah, siapa-siapa saja yang menjadi panglima perang kamu tetap akan menang. Yang siapa-siapa saja akan jadi panglima perang. Dan Khalid sendiri pun, bila dia jadi tentera biasa, dia perang macam biasa. Kita tuan-tuan sekalian, makan hati itu pakai habis dah. Dia perang macam biasa. Orang tanya, kamu tak rasa apa-apa ke? Dia kata, tak ada rasa apa-apa. Sebab sejak daripada zaman Nabi, zaman Abu Bakar lagi, aku berperang lillahi ta'ala. Aku berperang kerana Allah, bukan kerana aku diberi jawatan dan sebagainya. Itu tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar dia mentarbiah kita. Liyatma'a tarafa min ladina di samping Allah menangkan kamu di Badar dahulu adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir, yakni yang terbunuh di situ, atau untuk menghina mereka yang terselamat, di mana mereka pulang dalam keadaan kecewa, tiada memperoleh apa-apa. Jadi musuh, tuan-tuan sekalian, bila orang Islam menang, maka akan beri tamparan kepada musuh. Maka musuh yang mempunyai hati saki-baki, kejuran hati, dia akan masuk Islam. Itu maknanya kemenangan Islam ini memberi faedah untuk semua. Sebab itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan rahmat sekalian alam. Kita kena jadi kuat, tuan-tuan sekalian, dalam segala segi, politik ke, ekonomi ke. Sebab dengan kekuatan kita itu akan ada orang masuk Islam. Akan ada orang masuk, yang maknanya orang jenis orang tersebut minggu lepas. Mana jenis orang ni dia tengok, kalau kuat saja dia buka mata, kalau lemah saja lambat sikit. Lambat sikit dia tunggu hidayah main. Hidayah dalam bentuk orang main cerita. Dan kita pula, orang Melayu pula, dia malas nak buka mulut. Lambatlah hidayah. Lambatlah dia panggil al-bayan, dia panggil. Hidayah ada dua, hidayatul bayan, hidayatul taufik, dia panggil. Hidayah dalam bentuk penjelasan, orang main cerita. Satu lagi hidayah dalam bentuk yang dicampakkan, kesedaran yang dicampakkan oleh Allah dalam hati. Laisa laka min amri syai'un, mereka itu bukan urusan kamu wahai Muhammad. Mereka itu liyaqta tarafa min ladina kafaru, Allah menangkan kamu di Badar adalah untuk binasakan segolongan orang kafir, yakni terbunuh di situ. Au yakbitahum, atau untuk menghina mereka yang terselamat. Fayang qalibu khaibin, mana mereka tak boleh nak sembang kemah lagi dah, sebab kalah. Fayang qalibu khaibin, di mana mereka pulang dalam keadaan kecewa, tidak memperoleh apa-apa. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Mereka itu bukan urusan kamu wahai Muhammad. Mana ini perang Uhud pula. Bila orang Islam tewas dalam peperangan Uhud, tuan-tuan sekalian, maka orang musyrikin mereka balik sembang besar. Balik mereka dipanggil apa? Mengangkat diri dan menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyebabkan Nabi ada Nabi mengadu kepada Allah Taala. Nabi berdoa kepada Allah dalam nota kaki nombor 52 di sebelah tu. Ayat ini diturunkan apabila Nabi mendoakan kemusnahan ke atas para pemuka musyrikin setelah tentera Islam tewas dalam peperangan Uhud. Allah menjawab kepada baginda, urusan mereka bukan tanggungjawab kamu ya Muhammad, tetapi terpulang kepada Allah. Tak payah kamu ambil kisah mereka tu. Mereka menang ke, mereka kalah ke, itu bukan urusan kamu. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Allah Taala mengatur urusan dia? Kita baca lagi ayat tu. Mereka itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Sama ada Allah akan melimpahkan taubat ke atas mereka. Walaupun mereka hari ini mereka sembang besar, kamu kalah, dan mereka rasa hebat, tapi Allah Ta'ala boleh tangani mereka. Satu hari nanti Allah Ta'ala boleh buka pintu taubat kepada mereka. Tuan-tuan bayangkan, ketika peperangan Uhud, di antara sebab-musabab kemenangan di pihak musuh ialah kebijaksanaan Khalid. Tapi akhirnya Khalid masuk Islam. Sebab itu kita tak boleh gojuh, tak boleh gopoh. Kalau kita, tuan-tuan muslimin, kalau boleh setiap masa kita nak doa tu biar lingkup habis. Biar lingkup orang jahat dalam negara kita. Tapi kita lupa kalau Allah Ta'ala tu makbulkan doa kita sekali dengan kita sekali.
Sebab kita pun duduk dalam masyarakat tu juga. Jadi sebab itu ada ketikanya nak berdoa ni pun dia kena ada fiqh dia sendiri. Itu fiqh doa dia panggil. Jangan kira asal nak doa saja terus terbit daripada mulut kita. Dia ada siasah dia ada fiqh dia. Macam mana kita nak doa itu. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata, sama ada Allah akan melimpahkan taubat ke atas mereka atau dia mengazab mereka. Boleh juga kalau Ta'ala nak, Allah Ta'ala turunkan azab pada mereka. Kerana sesungguhnya mereka orang zalim, memang mereka layak untuk ditimpakan dengan azab. Walillahi ma fis samawati wa fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Dia mengampunkan siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan sekalian, satu persoalan yang mungkin kalau kita tak jawab ni tuan-tuan tanya. Kenapa Allah Ta'ala tak tolong orang Islam, tentera Islam dalam peperangan Uhud? Sebab tidak ada sabar dan tidak ada takwa. Tidak ada sabar kerana dalam peringkat yang kedua, kita ambil takwa dulu. Takwa ni makna patuh kepada Allah dan Rasul. Tidak ada takwa kerana 70 orang tentera Islam yang ditugaskan Allah untuk, iaitu tentera pemanah, mereka tak patuh arahan Nabi. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam masyarakat ini, kalau sebahagian buat salah, yang lain buat doa saja, tak pergi tegur. Bila Allah Ta'ala timpakan kekalahan, keujian, semua akan terbiasan kena. Yang buat salah 70 saja, yang tak takwa tu 70. Nabi kata jangan turun daripada bukit tu bila-bila masa pun, tapi mereka turun. Bila tengok kawan-kawan lain duk himpun hantar dalam perahu, tak boleh jadi. Orang lain saja duk himpun, kami pun nak kena pergi himpun sama. Lupa apa yang Nabi pesan. Maka itu satu, tidak takwa. Yang kedua, tidak ada kesabaran kerana bertempiaran lari habis. Bila Khalid bin Walid, dia pimpin tentera semula, dah lari dah tadi, dia beralih belakang, bukit dah kosong. Dia pun main balik daripada arah bukit itu, menguasai tempat yang strategik, memanah. Sepatut yang tadi ni orang Islam panah orang kafir yang duduk di bawah, ni kali ni mereka pula panah orang tentera Islam yang sedang mengutip sembuk antara bersama perang itu. Maknanya habis bertempiaran lari, tinggal Rasulullah. Mereka meninggalkan Nabi SAW. Itu maknanya dengan sebab dua itu Allah Ta'ala tidak menarik kembali kemenangan pada ketika tersebut. Jadi pedoman daripada ayat ini tuan-tuan sekalian, kalau kita tak ulang, mungkin kita dah sebut dah, tapi kita ulang sebentar lalu untuk sebagai khulasah, pemimpin Islam hendaklah mempersiapkan kaum muslimin kita menghadapi musuh di medan perang. Ini memang tugas. Allah Ta'ala ingatlah ketika kamu keluar daripada rumah keluarga kamu untuk ke medan perang, bagi mempersiapkan tentera-tentera Islam dan bagi letakkan mereka pada kedudukan masing-masing. Jadi seorang pemimpin, jangan ingat pemimpin perang saja, pemimpin kampung ke, pemimpin masjid ke, kena atok, kena tolong atok. Ini tugas ini. Kita mesti bekerjasama tuan-tuan sekalian, supaya dia panggil apa, dalam kampung kita itu, dalam qaryah kita ini, maknanya semakin bertambah orang yang dapat kesedaran, insya-Allah. Kemudian yang keduanya, jangan gentar menghadapi musuh. Sebaliknya, teguhkan pendirian dengan bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, untuk kekal teguh, kaum muslimin hendaklah sentiasa diingatkan dengan bantuan dan pertolongan yang pernah diberikan Allah kepada mereka. Sebab itu kena baca tuan-tuan sekalian, kena baca sirah, kena baca kisah para Nabi, dan bagaimana Allah Ta'ala tolong orang dulu. Kalau kita buat yang sama, Allah Ta'ala akan tolong kita sebagaimana Allah Ta'ala menolong mereka. Yang keempat, kurniaan Allah nak disyukuri dengan bertakwa kepada Allah. Dan Allah Ta'ala janji, kalau kita bertakwa, kita tak akan hilang apa-apa. Allah Ta'ala akan bagi lebih lagi. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, nescaya kami akan tambah lagi nikmat yang kami berikan kepada kamu. Mukmin yang ikhlas akan dipelihara oleh Allah dari dosa dan kesatan, sebagaimana Allah memelihara Banu Salamah dan Banu Harisah tadi. Yang keenam, syarat untuk meraih pertolongan Allah ialah sabar dan takwa. Dan yang ketujuh, asbab kemenangan, asbab sebenar bagi kemenangan ialah ketentuan Allah, bukan asbab luaran, termasuk malaikat. Yang bukan. Jadi asbab kemenangan sebenar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang kita dah selesai juz 4, maknanya 4 hari dah kita puasa.
Hari kena istiqamah insya-Allah. Banyak lagi ni 26 tajuk oi. 26 tajuk lagi. Kira sampai tajuk 30 tu berjayalah insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.